Laporan akhir Nahas Sabah Air akan didedah kepada umum. Tindakan segera dan berkesan laksana pelaburan China. Salam Malaysia Madani. Laporan akhir Nahas Sabah Air yang mengubankan Ketua Menteri Sabah Tun Fuad Stephen pada 6 Jun 1976 telah diturun taraf dan dinyah klasifikasi mengikut Seksyen 2C Akta Rasmi 1972 atas 1988. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, maklumat tersebut akan didedah kepada umum melalui kenyataan rasmi kerajaan dan juga Kementerian Pengangkutan. Selama ini kerajaan tidak memutuskan untuk menghebahkan, menzahirkan atau diturun taraf, diklasifai di bawah Seksyen 2C Akta Rahsia Rasmi 1972 Akta 88. Pada hari ini Jemaah Menteri mengambil kira pandangan yang dikemukakan oleh rakyat Sabah selama bertahun-tahun dan juga tuntutan yang dibuat oleh keluarga waris yang menginginkan maklumat terperinci dan ianya selari atau tuntas dengan dasar keterbukaan dan transparansi yang diamalkan oleh kerajaan perpaduan. Beliau menyatakan pada sidang media pasca mesyuarat Kabinet Kerajaan Perpaduan di Putrajaya, keputusan tersebut diambil berikutan tuntutan oleh keluarga waris dan pandangan rakyat Sabah yang inginkan maklumat terperinci kejadian tersebut. Pesawat yang dikendali Sabah Air terhempas di daerah Sembulan ketika dalam perjalanan dari Labuan. Insiden itu mengorbankan 11 individu termasuk 4 menteri. Perdana Menteri akan mempengerusikan satu mesyuarat berhubung pelaburan syarikat China di negara ini bagi memastikan tindakan segera dan berkesan dilaksana. Negeri yang terlibat dengan projek pelaburan dari China turut diminta mempercepat proses berkaitan kemasukan pelaburan itu. Jadi saya akan pengurusikan satu mesyuarat khas untuk pastikan susulan itu segera dan lebih berkesan. Dan bila dia melibatkan kerajaan negeri, saya rasa perlu jika keadaan itu mendesak untuk saya sendiri bersama rakan-rakan menteri turun untuk bincang dengan kerajaan-kerajaan negeri yang berkaitan, terutama kerajaan negeri yang menerima sumbangan pelaburan yang besar daripada negara China. Hasil lawatan rasmi Perdana Menteri ke China, Malaysia meraih komitmen pelaburan tertinggi dalam sejarah berjumlah 170 bilion ringgit. Projek pelaburan syarikat Zhejiang Geely dan Rongsheng Petrochemical dijangka dapat dimulakan selewat-lewatnya Mei ini. Sidang Dewan Negara meluluskan rang undang-undang RUU Perbekalan 2023, Belanjawan 2023 tanpa pindaan dengan lebih suara bersetuju. RUU ini untuk perbelanjaan berjumlah 388.10 bilion ringgit iaitu 289.1 bilion ringgit untuk perbelanjaan mengurus dan 99 bilion ringgit lagi bagi perbelanjaan pembangunan termasuk 2 bilion ringgit sebagai simpanan luar jangka. Ia diluluskan selepas bacaan kali ketiga oleh Timbalan Menteri Kewangan II, Stephen Sim Chee Kiong. 50 ahli Dewan Negara telah mengambil bahagian dalam sesi perbahasan yang bermula pada 29 Mac lepas. Sehari sebelum itu, Dewan Rakyat meluluskan RUU tersebut melalui undian suara majoriti. RUU itu merupakan belanjawan pertama di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup sedang mengkaji pelaksanaan mekanisme harga dua peringkat atau two-tier pricing. Keperluan itu bagi mengawal harga minyak masak di pasaran untuk kegunaan domestik. Timbalan Menteri Fuzia Saleh memaklumkan kementerian ketika ini dalam proses rundingan dengan mengadakan libat urus bersama pemain industri. Selepas itu, cadangan sedia dibawa ke peringkat Majlis Tertinggi Tindakan Kos Sara Hidup Negara NAKO.
Bayaran sumbangan tunai rahmah STR Fasa 2 akan dikreditkan ke akaun bank BSN penerima secara berperingkat. Bayaran secara tunai juga dilakukan di seluruh cawangan BSN mulai hari ini. Pelanggan perlu membawa kad pengenalan untuk tujuan pengesahan. Pelanggan dinasihatkan untuk membuat semakan akaun melalui perbankan internet MyBSN atau di mesin ATM BSN. Semakan status kelayakan dan maklumat lanjut boleh dirujuk di portal rasmi seperti tertera. Sumbangan tunai rahmah STR Fasa 2 yang bermula hari ini dapat membantu meringankan beban perbelanjaan harian. Penerima STR yang ditemui dalam tinjauan ATM di cawangan utama negeri Bank Simpanan Nasional di Kuching menzahirkan rasa syukur dan gembira atas bantuan tersebut. Alhamdulillah dapat meringankan, kami pun juga pakai beli barang ayah dan biak juga. Syukur je lah dengan STR kali itu. Saya rasa benda tu memang perlu diteruskan lah sebab ayat pun perlukan benda tu. Bantuan tu disadangkan untuk anak kami sekolah sebab ada 3 orang anak sekolah. Untuk perbelanjaan rumah juga ada anak kecil juga. Sedikit sebanyak membantu. Dalam pada itu, proses di cawangan BSN yang disifatkan lebih teratur dan cepat berbanding sebelumnya. Selalu macam time tu dah kami dah orang susun. Time tu saya dah panggil lah. Okeylah. Memudahkan. Memudahkan je. 10 adun Melaka mengangkat sumpah sebagai Esko Kerajaan Negeri. Ia dibarisi wakil rakyat beberapa parti selari konsep kerajaan perpaduan. Istiadat angkat sumpah jawatan taat setia serta sumpah simpan rahsia berlangsung di hadapan Yang di-Pertua Negeri Tun Ali Rustam. 3 daripada yang dilantik merupakan muka baharu. Adun Asahan Fairul Nizam Roslan dilantik Esko Sains, Teknologi, Inovasi dan Komunikasi Digital. Esko Kejaraya, Infrastruktur, Kemudahan Awam dan Pengangkutan kini disandang Adun Air Limau Datuk Hamid Maidin Kunju Bashir. Seorang lagi muka baharu Adun Kesidang dari Pakatan Harapan PH Siah Sun Chin dilantik Esko Pembangunan Usahawan Koperasi dan Hal Ehwal Pengguna. Selain itu, Adun Payar Rumput Datuk Rais Yassin yang mengetuai istiadat angkat sumpah dilantik Esko Kanan Perumahan, Kerajaan Tempatan, Saliran, Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana. Adun Teluk Mas Datuk Abdul Razak Abdul Rahman sebagai Esko Pelancongan Warisan Seni dan Budaya. Adun Melimau Dr. Muhammad Akmal Saleh dan Adun Pengkalan Batu Datuk Kalsom Nordin masing-masing dilantik Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan serta Esko Pembangunan Wanita, Keluarga dan Komuniti. Adun Air Molek Datuk Rahmat Mariman dan Adun Macap Jaya Eng Hui Sem pula dilantik semula sebagai Esko Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Hal Ehwal Agama dan Esko Kesihatan, Sumber Manusia dan Perpaduan. Adun Gadek VP Shanmugam mengekalkan jawatan sebagai Esko Pembangunan Belia, Sukan dan Badan Bukan Kerajaan. 2 adun digugurkan daripada jawatan Esko iaitu Adun Rembia, Datuk Jalani Khamis dan Adun Serkam, Datuk Zaidi Atan. Pengarah Hydro Shopee Sdn Bhd Dato' Abdul Hamid Sheikh Abdul Razak Sheikh mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas pentuduhan nawarkan suapan RM500,000 setahun selama 15 tahun bagi faedah Tan Sri Anwar Musa berhubung proses pengambilalihan konsesi Menara Kuala Lumpur. Tertuduh menawarkan suapan tersebut melalui Datuk Tan Salleh. Suapan diberi sebagai dorongan kepada Menteri Komunikasi dan Multimedia ketika itu untuk mempercepat proses pengambilalihan pengurusan dan pentadbiran konsesi Menara Kuala Lumpur oleh syarikat berkenaan. Dia dituduh melakukan perbuatan itu di Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Putrajaya antara Julai dan Ogos tahun lalu. Pertuduhan mengikut Seksyen 16-6-B Akta SPRM 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24-1 Akta sama. Sabit kesalahan, penjara tidak lebih 20 tahun, denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Anak bekas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin dihadapkan ke Mahkamah Session Seremban atas 9 pertuduhan mengemukakan dokumen palsu dan memiliki barang kawalan minyak masak melebihi had dibenarkan. Ketuduh Muhammad Faisal Hamzah 39 tahun dan rakan perniagaannya Azizul Abdul Halim 55 tahun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Mazni Nawi.
Mengikut pertuduhan, kedua-dua tertuduh yang merupakan pengarah syarikat rimba merpati sebagai pemegang lesen borong barang kawalan berjadual iaitu minyak masak telah memberikan maklumat palsu kepada KPDN. Kesalahan itu dilakukan pada 12 Ogos 2022 lebih kurang pukul 5 petang di Pejabat KPDN Seremban 2. Mahkamah menetapkan jaminan bagi setiap tertuduh RM40,000 dan sebutan semula kes untuk serahan dokumen pada 7 Jun. Malaysia Madani adalah panduan, ikhtiar holistik dan dasar pentadbiran yang berteraskan kasih sayang. Ia bertunjangkan sikap saling menghormati, meraihkan kepelbagaian dan pendapat. 5 jari dengan jalur merah putih merupakan simbol rukun negara. Bulan sabit melambangkan Islam sebagai agama persekutuan. Bintang berbucu 14 menandakan perpaduan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Bulatan biru menzahirkan kebulatan muafakat dan perpaduan rakyat. Warna biru bermaksud kesatuan nasional, keterangkuman dan persaudaraan. Kuning, nilai tradisi, kebudayaan dan kearifan tempatan. Merah, keberanian, jati diri dan keazaman. Putih, keluhuran budi, kesucian hati dan hasrat murni. Anda mahu berbayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif Kerajaan Perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40, penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan, berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua. Rujukan ekonomi Malaysia akan berkembang pada 3.2% tahun ini. Ahli ekonominya bagi Asia Pasifik, Vishrat Rana menjelaskan ramalan itu berdasarkan asas pertumbuhan yang tinggi dicatatkan pada 8.7% tahun lalu. Untuk tempoh akan datang, agensi pendarafan itu menjangkakan pertumbuhan akan lebih kukuh pada 4.5%. Ia akan disokong aktiviti perdagangan dan elektronik yang semakin pulih berserta seiring pertumbuhan permintaan domestik yang lebih baik. Mengenai inflasi, ia dijangka lebih terkawal terutamanya disebabkan oleh subsidi bahan api. SMP menjangkakan satu lagi kenaikan kadar faedah oleh Bank Negara Malaysia tahun ini dan mengekalkan pandangan berhati-hati terhadap kesan dasar monetary dalam ekonomi. Langkah kerajaan membenarkan pencarum KWSP berusia 40 tahun ke atas membuat pinjaman bank menerusi fasiliti sokongan akaun 2 FSA 2 disambut baik rakyat. Kita sangat bersetuju sebab faedahnya rendah. Lagipun dapat membantu untuk pembelanjaan hari raya, untuk belanja anak-anak sekolah macam tu. Jadi kita ni yang di bawah ni kalau terlampau tinggi susah. Lebih-lebih kalau yang pinjaman kepada bank, kami sangat macam susahlah sebab interest bank ni tinggi. For people who need it, probably yes lah. Probably yes. Yes, because the banks, they have many criteria to apply the loan, right? So for the people who does not fulfill the criteria, then I think they should be applying this. It will be helpful for them lah. Macam KSP pengeluaran tu, saya rasa setuju boleh keluar bagi orang-orang yang kurang kemampuan lah. Pada saya kan, sebab kalau kita buat pinjaman dengan bank, kita akan kena bayar lebih kan, faedah yang lebih. Jadi kalau kita buat pinjaman yang dapat pakai KWSP ni, kita pinjaman dia pun rendah, bayarnya rendah. Jadi saya rasa lebih baik kita buat dengan ambil KWSP lah untuk kita buat persiapan hari raya untuk anak-anak kan. Sambil tu untuk kita survive pun baik, saya rasa elok lah. Sementara itu, KWSP mengingatkan ahlinya agar berhati-hati dengan pihak ketiga yang menawarkan permohonan FSA 2. KWSP memaklumkan permohonan bagi FSA 2 hanya boleh dibuat melalui bank yang mengambil bahagian. Dua institusi perbankan yang terlibat ialah MBSB Bank dan Bank Simpanan Nasional. KWSP tidak pernah melantik mana-mana ejen untuk pengurusan atau menguruskan FSA 2. Untuk maklumat lanjut mengenai kemudahan itu, pencarum disaran melayari laman sawang dan media sosial rasmi KWSP.
3.05%. Itu dividen skim simpanan pendidikan nasional SSPN bagi tahun 2022. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, agihan dividen melibatkan peruntukan RM266.17 juta memanfaatkan 5.73 juta pendeposit. Pemberian dividen 3.05% ini bukan sahaja lebih tinggi berbanding agihan dividen sebanyak 3% pada tahun 2021, malah merupakan kadar dividen yang kompetitif kerana lebih tinggi berbanding kadar keuntungan simpanan di akaun semasa dan simpanan tetap di sesetengah bank yang menawarkan kadar faedah keuntungan antara hanya 2.05% sehingga 2.75%. Sejak diperkenalkan pada 2004, PTPTN telah mengagihkan dividen keseluruhan RM1.33 bilion. Datuk Seri Muhammad Khalid turut melancarkan kempen ganjaran kesertaan SSPN Prime 2023 pada kadar 1% sebagai hadiah istimewa kepada pendeposit yang menabung dalam jangka masa panjang. Ia juga sebagai ganjaran tambahan selain dividen tahunan. Tapak parkir di Stadium Shah Alam dijadikan bazar Ramadan saban tahun sekaligus lubuk rezeki buat pengusaha perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Ikuti laporan wartawan Farhana Azwani Ismail. Lokasinya yang strategik menjadi pilihan utama peniaga memandangkan kedudukannya di pusat bandar. Ada peniaga menutup kedai makan mereka sepanjang Ramadan untuk berniaga di bazar ini kerana permintaan meningkat berkali ganda. Kita memang ada kedai, dekat 2 kedai, Jalan 223 dengan dekat Kota Damansara. Tapi setiap kali Bazar Ramadan kita akan tutup kedai dan kita akan buka dekat Bazar Ramadan ini. Tahun yang ke-7 lah kita buka kat sini. Dan yang paling menarik kat sini, kita bawa barang-barang yang rare lah bagi saya. Contoh belangkas, kerang bakar, siput sedut, kepah. Lepas tu hari ni kita tak ada mentaran dengan oyster. Sebab kita berniaga di Pulau Pinang kan, so memang pada asalnya nak buka di Pulau Pinang, tapi dapat support daripada kawan-kawan yang berniaga di Bazar Shah Alam untuk join di sini. So kita try untuk tahun pertama ni, alhamdulillah sambutan sangat memberangsangkan. So anggaran dia lebih daripada 30 kilo lah sehari. Kalau sehari dapat berapa? Kalau di Penang tu dalam 15 hingga ke 20 kilo. Tapi kalau untuk di sini Sabtu Ahad tu dia ada tambahan lebih lagi lah. Bagi peniaga, apa sahaja juadah yang dijual asalkan berkualiti, bersih dan sedap akan dibeli pelanggan. Malah ada peniaga yang terkenal dengan juadah istimewa masing-masing. Berbeza sangat sebab ayam golek ni selalunya orang bulan puasa je orang cari kan. Kalau hari biasa tu jarang sikit lah orang nak cari ayam golek ni. Orang berfikir sebab harga pun mahal, sebab tu dia meletup bulan puasa je. Bukan bazar Ramadan namanya kalau tidak sesak setiap petang. Bermakna pembeli sentiasa ada, cuma peniaga perlu lebih kreatif untuk melariskan jualan. Sambutan yang menggalakkan menjadikan bazar Ramadan sebagai lokasi utama pilihan orang ramai membeli juadah berbuka, dan ia sekaligus dapat menjana pendapatan yang lumayan kepada peniaga-peniaga kecil di seluruh negara. Malah kadar sewa yang berpatutan juga memberi peluang kepada peniaga untuk mendapatkan pulangan jualan yang berbaloi. Farhana Azwani Ismail, RTM. Seperti biasa, setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 12 April.